Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina Syakina binti Muhammad Sufian dan rakan saya Nurul Auni akan menerangkan tentang jihad. Terlebih dahulu, saya ingin merakapkan jutaan terima kasih kepada Kak Najiah Suhaila kerana selama ini telah membimbing kami dalam penghasilan video ini. Sebelum kami mula, marilah kita sama-sama menonton video pengenalan jihad. Assalamualaikum, Ri. Buat apa kat situ? Waalaikumsalam. Saja duduk-duduk ambil angin sekejap. Kau apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Tapi itulah, stres. Sebab tu aku keluar. Tak sangka jumpa kau kat sini. Boleh aku duduk? Boleh, duduklah. Ri, dah alang-alang jumpa kau. Aku nak minta tolong. Minggu lepas, kita belajar tajuk jihad dalam Islam. Aku tak faham lah. Boleh kau ajarkan aku? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Moga Allah bagi keberkatan pada kita berdua. Amin. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau ada bertanya dengan Rasulullah, apa amalan yang Allah paling suka? Kemudian Rasulullah bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah solat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, apa lagi? Kemudian baginda jawab, berbakti kepada ibu bapa dan berjihad di jalan Allah. Maknanya Allah Ta'ala suka 3 amalan ni saja ke? Sebenarnya banyak amalan yang Allah Ta'ala suka. Cuma dalam hadis ni disebut paling disukai ada 3. Paling disukai. Jadi kau kena tahu. Paling dengan yang biasa. Yang ini disebut paling disukai. Okey? Oh, faham. Okey, aku terus ya. Cuba kau fikir. Kenapa Allah sebut solat, ibu bapa dan jihad? Kalau kau nak cuba, apa salahnya? Okey, cuba. Tahu ke? Cubalah. Rasanya solat sebab benda yang paling penting. Aku pernah dengar ustazah cakap, solat tu tiang agama. Kalau tak jaga solat, rosak hidup kita. Ibu bapa sebab dioranglah orang yang paling banyak berkorban untuk anak-anak. Jihad? Tak tahulah. Betul tak pendapat aku tentang solat dan ibu bapa tu? Atau tak study? Aku cuba je. Aku tambah ya. Disebut solat sebab ia kemuncak hubungan manusia dengan Allah. Berbakti kepada ibu bapa pula kemuncak hubungan sesama manusia. Jihad pula adalah amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat Islam sentiasa terpelihara. Itulah 3 amalan yang paling Allah Ta'ala suka dan sebab dia. Oh, itu ke sebabnya? Best pula discuss berdua macam ni. Lebih faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Auni binti Muhammad Rosli 1916882. Baiklah, pada hari ini saya akan menghuraikan apa yang dikatakan dengan maksud jihad. Jihad secara bahasanya bererti menyerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan daripada secara istilah syariah, jihad ini sendiri bererti seorang Muslim yang menyerahkan dan mencurahkan segala kemampuan untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam demi mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kata-kata jihad selalu diiringi dengan fi sabilillah untuk menunjukkan bahawa jihad yang dilakukan umat Islam harus dicapai, harus sesuai dengan ajaran Islam untuk mendapat keredaan Allah. Imam Syahid Hasan Al-Banna berkata, yang saya maksud dengan jihad
adalah satu kewajipan sampai hari kiamat. Dan apa yang dikandung daripada sabda Rasulullah SAW, siapa yang mati sedangkan ia tidak berjuang ataupun belum berniat berjuang, maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Baiklah, salah satu daripada keutamaan jihad adalah dapat menghantar seseorang kepada tingkat kepribadian mukmin yang baik. Seseorang yang sanggup dan gemar melakukannya, maka semakin tinggi keimanan yang dia perolehi. Sebaliknya, seseorang yang jarang dan tidak berani melakukan jihad, maka semakin lemah imannya. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat tentang jihad, penyebutan orang-orang beriman dikaitkan dengan orang-orang yang berhijrah, berjihad, bersifat sabar. Al-Quran menyatakan bahawa orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah akan meraih predikat az-za'mu darajah, iaitu darjat tertinggi, dan mereka tergolong kelompok peraih kemenangan. Tanpa ajaran jihad, agama Islam ni boleh menjadi teruk, iaitu boleh menjadi mundur. Dakwah agama tidak boleh dilakukan dengan baik, dan musuh-musuh agama akan terus mengancam. Dengan adanya perintah berjihad ini, iaitu perintah berjihad di jalan Allah, iaitu jihad fi sabilillah, orang Islam diharapkan dapat memperoleh kemenangan kerana telah memperjuangkan agama Allah yang mulia, iaitu agama Islam. Orang Islam adalah pemilik risalah totalis yang universe, maksudnya pemilik Al-Quran yang unggul lah, dan tidak layak dipegang oleh orang-orang yang bersifat negatif dan ego, tetapi hanya dapat dipegang oleh orang-orang yang bersifat positif dan inginkan perjuangan, iaitu ingin berjihad di jalan Allah. Tujuan utama kita menyebarkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan agama Allah, iaitu Islam, di muka bumi ini adalah datang untuk melawan kelemahan dalam jiwa kita, dapat menghindarkan daripada berlakunya penyelewengan dalam akal dan tingkah laku kita, dapat mengelakkan juga kezaliman terhadap masyarakat dan pemerintah, serta penganiayaan terhadap umat dan bangsa yang melakukan jihad itu sendiri. Baiklah, ada risalah yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Baiklah, jenis-jenis jihad dalam Islam. Yang pertama, jihad terhadap diri sendiri, iaitu seseorang berusaha melawan keinginannya dengan cara berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari panduan yang benar dan agama yang bermaksud tauhid Islam. Tanpanya, kita tidak akan mendapat kejayaan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apabila kita tidak memperoleh pengetahuan tentang agama, maka kita akan jauh tersasar daripada tujuan sebenar Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, seseorang berusaha keras untuk melaksanakan apa yang telah dipelajarinya. Pengetahuan tanpa pelaksanaan tidak akan bermanfaat dan bahkan boleh mendatangkan bahaya. Sebagai contoh, apabila kita mempelajari tajwid, maka kita hendaklah mempraktikkannya ketika membaca Al-Quran. Baiklah, jihad yang kedua iaitu jihad al-syaitan. Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, ada dua jenis jihad al-syaitan. Yang pertama, berjihad melawannya untuk mengabaikan keraguan dan keraguan yang ditimbulkannya untuk membatalkan iman. Yang kedua, berjihad melawannya dengan mengabaikan apa yang menggoda seseorang dengan niat dan keinginan yang salah. Mencapai kepastian berkenaan dengan iman datang setelah menjalankan jenis pertama jihad ini. Sementara berjaya sabar adalah hasil dari kita mempraktikkan jenis kedua. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-24 yang bermaksud, dan kami jadikan
Dari kalangan mereka, beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Okay, contoh yang kita dapat lihat daripada jenis ini, apabila kita mandi wajib, kita akan ada timbul ragu-ragu terhadap mandi wajib kita tu sah ke, betul ke. Jadi di sini kita hendaklah yakin dengan diri kita bahawa mandi wajib kita tu sah dan kita abaikan kata-kata syaitan. Baiklah, jihad yang ketiga ialah jihad melawan orang kafir dan munafik. Ada 4 sifat seseorang itu adalah munafik. Yang pertama, apabila dia diberikan amanah, dia khianati. Yang kedua, apabila dia bercakap, dia berbohong. Yang ketiga, apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Dan yang keempat, apabila dia bertengkar, dia melampaui batas. Okey, macam mana kita nak melawan orang-orang sebegini? Adalah yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan kekayaan, dan yang keempat dengan diri seorang ataupun badan. Baiklah, jihad yang keempat iaitu berjihad melawan mereka yang mempraktikkan ketidakadilan dan dosa. Imam Ibn Al-Qayyim berkata, terdapat 3 jenis jihad ini. Yang pertama, dengan tangan apabila kita dapat melakukannya. Tetapi apabila kita tidak mampu, maka kita kembali kepada jihad dengan lidah. Dan sekali lagi kita tidak mampu, maka kita lawanlah dengan hati. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan dalam menyuruh manusia kepada kebaikan serta mencegah mereka daripada kemungkaran serta menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang terbaik. InsyaAllah. Amin. Sekian sahaja daripada saya dan Auni. Terima kasih. Assalamualaikum.